Vanakkam, salam sejahtera. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa mengikuti sesi baca karya penulis Malaysia yang diusahakan oleh Kumpulan Sastrawan Kavian. Dalam sesi kali ini, beberapa penulis yang pernah mengikuti bimbingan penulisan di bawah Kavian berkongsi karya masing-masing. Pembaca pertama, Anuradha Chelaya, berasal dari Banting, Selangor dan merupakan guru bahasa Inggeris di Sekolah Kebangsaan Sri Langat, Banting. Beliau mengikuti pengajian Sarjana Muda dan Sarjana di Universiti Putra Malaysia UPM. Kita boleh menikmati karya Anuradha dalam antologi Busana Bahasa, Landasan Hidup dan juga dalam antologi terbaru Peluru Aksara. Juga dalam majalah Dewan Budaya dan Eksentrika. Untuk sesi baca karya penulis Malaysia, Anuradha menyampaikan 2 buah puisi beliau yang terkandung dalam antologi Busana Bahasa. Sama-sama kita nikmati. Ponggel-ponggel, laungan diseru. Susu yang melimpah menunjukkan kelimpahan kesyukuran. Nasi manis dimasak daripada hasil tanaman. Perayaan tradisi, sambutan kesyukuran kaum petani. Terima kasih untuk hasil yang diberikan kepada Sang Surya dan alam semula jadi. Ponggel dimasak di kandang lembu. Kesyukuran kepadamu kerana berusaha untukku. Terima kasih kepadamu, Sang Lembu, bertungkus lumus dari mula hingga akhir, untuk hasil yang terbaik dan lumayan. Hariku untuk menziarah saudara mara, bertanya khabar dan bertegur sapa. Pakaian baharu menyerlah kecantikan, buah tangan diberi dan diterima. Perayaan Ponggel mengeratkan hubungan. Rintihan hati tua. Usia semakin lanjut, penglihatan semakin kabur, kacamata kurang membantu, pendengaran tidak jelas, pernafasan kurang lancar, mulut asyik terkumat kamit, degupan jantung tidak menentu, kaki kurang bermaya, seorang rakan sentiasa menemani, dulu berdua, sekarang bertiga, tangan terasa berat, suapan ke mulut perlukan bantuan. Kulit hampir melekat pada tulang, tapi otak tetap cergas, mampu berfikir, mampu bercakap, mampu memberi nasihat, sanggup mengutuk senyum. Jika anak bersua, jika cucu bersuara, jika jiran menegur, tetapi apakah daya mereka? Semuanya sibuk mengejar impian. Tiada yang sanggup mendengar rintihan hati tua. Tersorotlah hati di satu sudut yang dahulu menjadi maligai hidup, menunggu saat dijemput, bertemu yang Maha Esa. Memang amat menarik kerana Anuradha Chelaya mampu mengangkat kisah-kisah dalam kehidupan seharian untuk disampaikan secara penuh seni dan cukup indah menerusi karya puisi. Anda boleh juga menikmati karya beliau di blog Sastra Kavian. Pautannya seperti yang dipaparkan pada skrin. Pembaca kedua dalam sesi baca karya penulis Malaysia ialah VK Yelilarsi Velayudham, seorang pesara guru dan graduan Universiti Putra Malaysia UPM. Penguasaan tribahasa membolehkannya meluaskan bacaan berkaitan tradisi kaum India. Kini, Yelilarsi sedang melanjutkan pengajian peringkat sarjana dalam bidang kaunseling. Karya beliau tersiar di majalah Dewan Budaya dan Dewan Siswa serta antologi Busana Bahasa dan Landasan Hidup. Yelilarsi pernah menyertai
sesi penulisan intensif pada 2018 dan 2019. Kita nikmati bersama penyampaian karya beliau. Tiada janggut kerana kunyit. Nenek dan ibu sedang sibuk memasak. Mereka menyediakan beberapa jenis makanan mengikut pantang untuk kakak yang baru bersalin. Saya duduk sambil memperhatikan perlakuan mereka yang bekerja sambil berbual-bual. Antara bahan-bahan masakan yang diletakkan di atas meja ialah bawang putih, bawang merah, halia dan rempah ratus yang tidak pernah saya lihat sebelum ini. Ada yang bulat, ada yang berduri, kering dan berbentuk seperti kacang. Nenek, apakah bahan ini? Ia serupa halia tetapi berwarna jingga pula. Hai, apa awak tidak kenal kunyit? Jawab nenek sambil menjeling ke arah saya seolah-olah ingin memastikan bahawa saya tidak mengusiknya. Kunyit? Setahu saya, kunyit dalam bentuk serbuk, seperti dalam bungkusan kunyit yang dibeli di kedai buncit. Satu lagi yang keras yang ibu selalu tumbuk serta mencampurkannya dengan serbuk kacang hijau untuk membuat pes pencuci muka. Tiba-tiba terdengar bunyi deruman motosikal. Rupi sepantas kilat berlari ke arah meja makan. Disambarnya cawan perak berisi air dan terus memecut ke arah pintu pagar. Dia tercungap-cungap menunggu ayahnya turun dari motosikal. Dia menghulurkan air sambil tersipu-sipu. Si ayah terus meneguk air dan segera mengangkat Rupi. Dia didakap, dilambung dan ditangkap. Rupi begitu gembira dan ketawa dengan riang. Tolong cuci kaki sebelum masuk. Datang dari luar, terus mengangkat anak, tak elok. Tidak aku sedari leteran aku suatu gangguan bagi suasana indah yang terbina antara Rupi dan ayahnya. Dengan cepat dia hendak menurunkan Rupi, tetapi si kecil mencengkam kolor kemeja tea sambil menggeling. Lalu mereka bersama-sama keluar dan mencuci kaki. Sakit belakangku mengejutkan aku kembali ke masa kini. Suasana sekeliling amat tidak menyenangkan. Darah saya menjadi sejuk. Ibu. Saya bersembunyi di dalam pondok dan cuba menghendap dari tingkap. Mata saya bertentangan dengan sepasang mata yang penuh dengan air mata. Saya keluar dari pondok dengan perasaan bimbang bercampur sedih. Sudah pecah tembelang. Ibu melihat saya dengan penuh tanda soal. Tanpa berkata apa-apa, ibu berjalan keluar sambil membawa beg kecil. Langkahnya lemah. Saya tidak mengejarnya. Sebenarnya, saya tidak tahu apa yang mahu saya beritahu ibu nanti. Dengan langkah yang berat, saya sampai ke rumah. Baru pukul 8 malam. Selipar ibu tiada di depan pintu. Saya menunggu di rumah dengan hati yang berdebar-debar. Ibu belum pulang. Tiba-tiba terdengar bunyi ketukan pintu. Saya menjenguk keluar. Awak Surin, Subu Lechmi ibu awak? Saya mengangguk. Dia jatuh pengsan di tengah jalan petang tadi. Pelajar-pelajar terlibat sudah mula lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan markah-markah mereka lebih terserlah berbanding pelajar yang meninggalkan program ini atau tidak langsung melibatkan diri dari awal lagi. Masalah disiplin dalam kalangan mereka juga semakin berkurangan. Penulis sedang membuat perancangan untuk mengadakan kelas ala asrama agar para pelajar dapat memberikan tumpuan dan komitmen penuh dalam mempelajari cara-cara mengamalkan gaya hidup sihat sebagai pelajar. Sebagai penutup bicara, penulis amat berharap keberkesanan program ini akan dapat membuka mata para ibu bapa yang masih jahil dan kurang bertanggungjawab. Mereka perlu sedar bahawa setiap pelajar yang berjaya boleh mengubah takdir hidupnya lalu keluar daripada belenggu kemiskinan. Terima kasih. Demikian tadi penyampaian petikan karya V.K. Yelilarsi Velayudham dalam antologi Busana Bahasa dan Landasan Hidup.
Anda boleh menghubungi para penulis yang terlibat dalam projek antologi berkenaan untuk membeli naskah anda sebagai tanda sokongan. Pembaca seterusnya ialah Weng Poh Leng alias PL Weng dari Kuala Lumpur. Graduan Universiti Malaysia Terengganu dan Sarjana Universiti Putra Malaysia UPM ini menghasilkan penyelidikan yang diterbitkan dalam jurnal tempatan dan antarabangsa. Karya PL Weng diterbitkan Burning House Press dan majalah Samudra, terbitan Tentera Laut Diraja Malaysia. Sama-sama kita hayati salah sebuah karya beliau yang termuat dalam antologi Peluru Aksara. Segulung iktibar. Dum. Apa tempat ini? Aku terbangun di dalam sebuah bilik yang gelap. Bilik tersebut luas seperti berada di dalam persembahan teater dan hanya lampu utama menyuluh di tengah bilik. Adakah ini tempat yang mereka sering katakan? Sirek, sirek, sirek. Suara halus kedengaran dari hujung bilik, seperti memanggil anak kucing yang hilang. Apa maksud kata tersebut? Adakah aku sedang berhayal? Halusinasi? Kepala aku seperti disambar petir. Seperti simen konkrit bercampur keluli, menusuk otak dan saraf. Kesakitan yang tak terhingga. Aku cuba menahan sakit dengan menekap kedua-dua tangan di kepala. Suara halus masih memanggil dan menjadi semakin kuat. Sirek, sirek, sirek. Aku cuba fokuskan penglihatan ke arah hujung bilik gelap tersebut. Tiba-tiba, 3 topeng muka berwajah ganjing mula bergerak dengan pantas ke arah aku. Pergerakan mereka tidak seperti manusia. Begitu pantas melintasi skop penglihatan aku. Siapakah mereka? Kami adalah kamu. Topeng muka pertama mempunyai 2 mata yang besar, bulat dan seperti bola kristal bercahaya. Suara yang keluar dari topeng tersebut sangat tajam. Robot. Ketiga-tiga topeng muka terus terapung-apung ringan seperti bulu. Tiada badan atau kaki dan tangan kelihatan. Kepala aku masih lagi menderita kesakitan. Topeng muka kedua yang mempunyai bentuk dodakahedron muncul dan memberikan aura seakan-akan berkomunikasi dengan aku secara telepati. Sakit kepalamu disebabkan oleh tenaga tinggi intipati kami. Terlalu kuat tenaga ini dan terlalu tinggi frekuensi memberikan kesan kepada biologi badan kamu. Mengapa? Aku ajukan persoalan kepada topeng muka ketiga yang berlompang. Kamu telah membuka gerbang dunia kami dan membebas kami ke sini, balas topeng muka ketiga. Perasaan serba salah menyimbah seluruh badan aku. Apakah yang telah aku lakukan? Kelopak mataku mula terasa berat. Pancaran cahaya lampu yang dikeluarkan oleh topeng muka tersebut terlalu cerah dan memaksa aku menutup mata, menahan nafas. Terima kasih Weng Poh Leng kerana sudi menjayakan sesi baca karya penulis Malaysia dengan petikan karya tadi. Demikianlah indahnya sastra kebangsaan di mana penulis pelbagai kaum, agama dan latar belakang berkongsi kisah
pemikiran dan budaya masyarakat Malaysia menggunakan bahasa Malaysia. Demikian juga Jayamani Sivanathan, graduan Sains Politik dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Karya beliau disiarkan dalam hampir semua majalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, selain turut mendapat tempat di Jugaria, Selangor Kini, Free Malaysia Today, Jalan Telawi, The Malaysian Insight, Tukang Puisi dan sebagainya. Karya Jayamani turut termuat dalam antologi Busana Bahasa, Landasan Hidup dan Peluru Aksara. Ayuh, kita bertemu Jayamani Sivanathan. Serpihan hujan. Jangan sentiasa sediakan payung kerana hujan itu pendusta juga. Titisan hujan jatuh rebah ke bumi, tetapi kita masih angkuh. Hujan tidak lagi dingin jikalau engkau berada di sisi. Hujan hadir kerana matahari dipersoal. Embun yang memukau tetap akan melebur diri. Gerimis menambah kenikmatan kopi. Rahsia-rahsia silam kian dikorek hujan. Hanya kemarau yang tidak putus-putus merindui hujan. Hujan renik memujuk duka pada waktu dini hari. Terima kasih. Secawan kopi dan hujan renyai. Pasti sahaja suatu nikmat. Apatah lagi jika anda sedang membaca salah sebuah antologi di bawah projek Kumpulan Sastrawan Kavian. Layari blog Kavian untuk maklumat berkaitan. Sementara itu, masih bersama hujan dan secangkir kopi ialah Divya Devaraj dari Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Beliau mendapat pendidikan awal di tempat kelahiran dan menamatkan pengajian di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Divya gemar membaca buku akademik dan ilmiah. Tulisan beliau boleh dibaca di Klik Web DBP dan antologi Peluru Aksara yang terbit pada November 2020. Kita persilakan Divya Devaraj menyampaikan karya beliau. Selamat sejahtera, nama saya Divya Devaraj. Tajuk saja saya ialah Nungkiran Sanubari Rindu. Termenung di jendela kamar sambil menghirup secangkir kopi. Menatap rintikan hujan yang rebah ke bumi beserta hembusan angin malam. Irama rintikan hujan bersama dingin menyentuh kalbu dengan 1000 kenangan. Bagai bidadari mewarnai hidupku, detik-detik paling indah bersamamu sentiasa terbingkai dalam kotak memoriku. Segala hari-hari yang penuh liku ku lalui bersama dengan genggaman erat. Titisan hujan di luar mengiringi air mata, bersebati dengan perasaan rindu. Walau jarak membentung hubunganku, ku doakan kebahagiaanmu selamanya. Kini ku biarkan takdir menentukan segalanya. Terima kasih. Terima kasih Divya. Selain daripada membiarkan takdir menentukan segalanya seperti dalam puisi tadi, semoga para penulis yang ditampilkan dalam sesi baca karya penulis Malaysia terus aktif dan prolifik menghasilkan karya bermutu yang mampu memperkaya khazanah sastra kebangsaan. Karya sastra juga lebih menarik apabila melibatkan penulis dengan pelbagai latar pendidikan. Misalnya, Santiawati Ramasamy iaitu graduan bidang geologi dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Anak kelahiran Sungai Petani Kedah ini mempunyai minat membaca buku fiksyen selain
tentunya mendalami bidang geologi. 2 esei Sandiawati tersiar di majalah Dewan Kosmik. Anda juga boleh membaca karyanya dalam antologi Peluru Aksara. Apa kata? Kita dengar Sandiawati membaca petikan karya berkenaan. Selamat sejahtera, sekarang saya akan membaca petikan dari Cerpen Jaya. Selepas kehilangan kedua-dua ibu bapa saya dijagah oleh keluarga mama, iaitu abang kepada ibu saya. Saya bekerja di Kelang supaya tidak menjadi beban kepada mereka. Bukan senang untuk tinggal di rumah orang lain. Sewaktu kecil, saya menjadi mangsa gangguan seksual jiran semasa ayah pergi ke kerja. Setiap kali saya melelapkan mata di sana, saya dapat merasakan tangan seseorang sedang meraba saya. Seterusnya, saya akan membaca petikan dari cerpen Kisah Penganggur di Kala COVID-19. Perasaan bersalah melanda hati. Saya tidak mampu membantu keluarga dari segi pendapatan. Beberapa kali, ibu memberitahu bahawa dia mahu bekerja semula sebagai tukang cuci bagi menampung keperluan asas keluarga. Suasana kebimbangan bertukar menjadi tekanan. Ramai yang mengenali saya mula mempersoal kerjaya saya. Lagi-lagi dalam situasi PKP, saya dituduh tidak membantu mengurangkan bebanan ibu. Saya turut diserang dengan pelbagai sindiran. Mereka meminta pandangan cara-cara untuk membiasakan diri tanpa melakukan apa-apa sepanjang PKP. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Sebuah fiksyen dan sebuah catatan pengalaman yang amat menyentuh emosi. Terima kasih Sandiawati Ramasamy kerana sudi berkongsi kisah itu. Penulis seterusnya berasal dari Seremban Negeri Sembilan. Khairani Abdul Samad, graduan Universiti Islam Negeri Sumatera, Indonesia. Beliau mengajar mata pelajaran Bahasa Malaysia dan Sejarah lebih 2 dekad di pelbagai sekolah swasta di Kuala Lumpur dan Selangor. Novel kanak-kanak tulisan Khairani berjudul Misteri Mangkuk Tingkat. Karya berjudul Pesan Ayah dan Menggapai Bintang boleh dibaca dalam antologi Nostalgia Mahalnya Secebis Kerinduan. Beliau akan menyampaikan petikan karya beliau dalam antologi Peluru Aksara. Silakan. Baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini saya akan bincangkan tentang 2 hasil karya saya yang dimuatkan dalam buku Peluru Aksara, antologi karya penulis Malaysia. Baik, saya akan membacakan sedikit petikan yang berkaitan dengan karya saya yang pertama, iaitu Hero Kecil. Baik. Api yang mengganas semakin rakus menjilat setiap ruang yang ada. Hadi semakin terperosok ke sudut dapur yang sempit. Tubuh kecil itu tidak mampu untuk bersembunyi lagi. Adik-adiknya dipeluk erat. Dia pasrah. Air mata mula mengalir. Biarlah api memamah tubuh kecilnya, namun tidak sekali-kali dibenarkan menyentuh adik-adik kesayangan. Bahang panas makin terasa. Pandangan Hadi mulai kelam dan kabur. Pesan ibu dan ayah sebelum lenyap di telan api yang marak masih terngiang-ngiang di telinga. Hadi! Hadi! Sayup-sayup terdengar suara memanggil. Hadi tidak mampu membuka mata. Malah tidak mampu menggerakkan sedikit pun tubuhnya. Sudah matikah aku? Baik. Jadi kalau siapa yang nak tahu apakah pengakhiran cerita yang berkaitan tentang Hadi dan adik-beradiknya dan apa yang berlaku sebenarnya, jadi sila dapatkan antologi Peluru Aksara.
Baik, untuk karya saya yang kedua bertajuk Pusaka, saya akan bacakan juga sedikit petikan. Baik. Kau jangan kurang ajar dengan aku, Haikal. Tanah dan rumah ini aku punya. Aku yang berhak. Buat halilintar suara Alung. Marah betul dia apabila aku bangkitkan tentang harta yang arwah ayah tinggalkan. Bukan itu maksud Haikal, Alung. Sepatutnya harta tinggalan ayah ini dibahagikan mengikut faraid. Aku masih cuba berlembut. Maklumlah, kata orang, api jangan disimbah dengan minyak. Nanti makin marak. Apa yang kau tahu tentang faraid? Selama ini, aku yang menjaga segala harta kepunyaan ayah. Kau bukan ada di sini. Aku memandang Alung dengan pandangan tajam sambil menahan kemarahan yang menyesak di dada. Baik, ini sedikit petikan. Jadi, kalau nak tahu lebih lanjut tentang apakah kesudahan yang berkaitan dengan cerita pertama tadi, Hero Kecil, dan juga karya saya yang kedua bertajuk Pusaka. Jadi sila dapatkan antologi Peluru Aksara. Terima kasih atas penyampaian yang sangat baik. Terima kasih juga kerana mempromosi antologi Peluru Aksara. Peserta sesi baca karya penulis Malaysia seterusnya, seorang novelis yang juga menulis puisi, cerpen dan esei. Tanusha Shanmuganathan, graduan Universiti Malaya dan menghasilkan novel Tak Sengaja Cinta, Cik Cemerkap versus Encik Selfie dan Savitri menggunakan nama pena Mira Natasha. Antologi Legasi Bonda, Busana Bahasa, Landasan Hidup, Secepis Harapan dan Peluru Aksara antara buku yang memuatkan karya beliau. Sama-sama kita hayati petikan sebuah cerpen Tanusha Shanmuganathan. Selamat tinggal stigma. Suasana di pejabat tegang dan panas walaupun pendingin hawa terpasang. Di luar, ramai yang mengintai ke dalam pejabat melalui dinding kaca yang menyelubungi bos mereka. Menilai pandangan staf yang sedang mengintai, Binaigam, pengarah urusan firma arkitek Dream Designers, menarik seutas tali untuk membolehkan Langsir menutupi dinding kaca. Leka hanya mampu tertunduk ketika wanita di hadapannya menyingah. Berbudi putih makian yang keluar dari mulutnya menusuk kalbu. Leka tidak mampu menjawab sebarang persoalan yang diutarakan kepadanya. Setengah jam dia berada dalam bilik Binaigam. Bos berkali-kali minta maaf kepada wanita yang telah bertanggungjawabkan Leka untuk mereka bentuk rumahnya di Putrajaya. Leka menjadi arkitek yang diberi anak manah untuk menyempurnakan projek yang memakan belanja sehingga 3.5 juta ringgit Malaysia. Namun atas kecuaiannya, projek itu bakal terlepas ke tangan firma lain dan syarikat akan kehilangan pendapatan. Dia pula tidak akan dapat komisen 15% yang diidamkan sejak 2 bulan yang lalu. Teruk perangai kamu, Leka. Saya mempercayai kamu dan hasil kerja kamu. Malangnya, kamu mengecewakan saya. Bagaimana slide-slide pembentangan itu boleh hilang begitu sahaja dari komputer riba kamu? Sekejap ada, sekejap tiada. Jujur dengan saya, Leka. Kamu tidak menyediakan fail pembentangan, bukan? Turuling, Syah. Dadanya turun naik kerana marah. Dia tidak dapat menerima alasan Leka bahawa fail tersebut telah dipadamkan daripada komputer. Nisha, saya sudah menyiapkan fail itu. Entah bagaimana boleh hilang. 2 bulan lamanya saya menjadi arkitek bagi projek ini. Mustahil saya akan menabur pasir dalam perut nasi sendiri. Bos, percayalah, saya tidak bersalah. Rayu Leka sambil memandang Binaigam dan Nisha silih berganti. Binaigam membisikkan sesuatu di telinga Nisha. Nisha menengangguk. Leka, saya memahami situasi kamu. Ambil masa seminggu lagi untuk menyiapkan plan tersebut. Jika kamu masih gagal, saya akan tamatkan kontrak saya dengan syarikat ini, kata Nisha dengan tegas. Saya juga manusia biasa yang tidak lari daripada masalah. Nasihat saya, bangkit kembali dan tunjukkan kepada dunia bahawa kamu seorang wanita yang kuat. Terima kasih, Nisha. Saya akan menebus kesalahan saya. Saya akan bangkit semula, janji Leka.
Dia menarik nafas lega dan bersyukur dalam hati kerana Nisha masih boleh dibawa berbincang. Selepas Nisha meninggalkan bilik itu, air mata Leka merebes keluar. Vinayga menghampiri Leka, arkitek senior di firma itu, merangkap anak saudaranya. Dia menepuk perlahan-lahan bahu Leka untuk menenangkannya. Leka tidak kuat berapa. Selepas Vignesh pergi, Leka memang tidak berupaya untuk berdiri di atas kaki sendiri. Dia yang menjadi kaki Leka. Leka merinduinya. Ketawanya, senyumannya, gurauannya, segalanya mengenai dia. Leka rindu. Rintih Leka kepada Vinayagam, abang kepada bapanya. Leka terkenang akan mendiang suaminya, Vignesh, yang meninggal dunia bulan lalu akibat bara hati. 2 bulan mendalam cinta. Mereka akhirnya berkahwin dengan restu keluarga masing-masing. Kehidupan mereka penuh berseri sehingga Vignesh disahkan mengidap penyakit bara hati. Vignesh berrokok tegar sebelum mengahwin Leka. Selepas berkahwin, dia berniat untuk berhenti merokok. Leka tidak menyukai bau asap rokok. Malamnya, Vignesh tidak sempat menunaikan janji. Dia meninggal dunia ketika usia perkahwinan mereka mencecah 6 bulan. Terima kasih Tanusha Shanmuganathan atas perkongsian petikan cerpen itu tadi. Turut menjayakan sesi baca karya penulis Malaysia ialah Ann Nitha alias Navanitha Nairu yang lahir di Kangar, Perlis dan kemudian tinggal di Mengelembu, Perak. Karyanya ada dalam antologi seperti Nota untuk Ayah, Hello 2, Taxi, Busana Bahasa, Langit Senja, Landasan Hidup dan Peluru Aksara. Seperti rakan-rakan penulis lain, Navanitha juga tidak sekadar bercerita. Sebaliknya, ada mesej yang cuba disampaikan kepada pembaca. Kita cuba minta Navanitha tolong bacakan petikan cerpen Vaksin dalam antologi ini. Keadaan kelang kabut di unit kecemasan. Angkat genting. Pembantu pegawai perubatan PPP bergerak ke sana ke sini dalam keadaan cemas. Peralatan pembedahan mana yang telah dinyakuman dibuka dan diatur untuk kegunaan. Itu di zon kuning. Di sebelah zon merah pula. Kelihatan pegawai perubatan dan pelatih pegawai perubatan juga tidak kurang sibuk. Hanya di zon hijau kelihatan agak lengan. Doktor, tolong anak saya. Jeritan seorang lelaki menggegarkan zon hijau yang agak lengang. Dia sedang menggendong seorang anak dalam lingkungan 2 ke 3 tahun. Dr. Rina masih ligak menaik laporan perubatan menoleh. Lalu bangun dan menuju ke pintu. Dia melihat seorang lelaki menggendong kanak-kanak dengan wajah cemas. Kenapa? Anak saya tiba-tiba kejang. Lepas itu tidak sedar diri. Kanak-kanak itu bertukar tangan. Dr. Rina membaringkan kanak-kanak itu di atas katil. Tangannya mencapai stetoskop, memeriksa pernafasan dan nadi kanak-kanak itu. Dicapai lampu suluh, lalu disuluh pada mata kanak-kanak itu. Mata kanak-kanak itu tidak bertindak balas. Saya akan merujuk kes ini ke zon merah. Encik pergi daftar dulu, kata Rina tanpa melihat lelaki itu. Dia mendukung sendiri kanak-kanak berkenaan ke zon merah. Dr. Asha, saya perlukan doktor membuat rawatan lanjut terhadap kanak-kanak ini. Dr. Rina menguatkan suaranya. Bukan dia tidak boleh merawat, tetapi dia perlukan pandangan doktor pakar. Kenapa dengan kanak-kanak ini, Rina? Siapa budak ini? Soal Dr. Aisyah sambil duduk memeriksa kanak-kanak ini. Dr. Rina menceritakan semula apa yang diceritakan oleh bapa kanak-kanak itu. Tidak ketinggalan maklumat pemeriksaan awal juga dikongsi. Minta pakar pediatrik turun sekarang. Kes ini perlukan pemeriksaan lanjutan. Lakukan ujian darah juga. Sediakan bantuan kecemasan untuk budak ini. Arah Dr. Aisyah kepada PPP yang baru tiba. Lina, awak pergi jumpa dengan bapa kanak-kanak ini? Tanya secara terperinci kepada bapanya.
Apa yang berlaku? Tanpa membuang masa, Dr. Rina berlangkah keluar bertemu dengan bapa kanak-kanak itu. Secara jujur, wanita itu tidak mengenal siapa bapa budak itu. Ketika itu, baru dia sedar bahawa dia terlupa bertanyakan nama lelaki itu dan anaknya. Akak, ada tak lelaki datang daftar untuk anak yang tak sedar diri di dalam? Doktor, bagaimana dengan keadaan anak saya? Tiba-tiba ada seorang lelaki marah ke hadapan, sekaligus melegakan hati Dr. Rina. Nama Encik? Saya Siwa. Bagaimana dengan anak saya, Doktor? Diulangnya soalan itu. Raut kebimbangan jelas pada wajah itu. Masih lagi dalam rawatan. Apa yang terjadi, Encik Siwa? Encik perlu beritahu saya segalanya supaya memudahkan proses rawatan kami. Lembut suara Dr. Rina berkomunikasi dengan bapa pesakit itu. Anak saya terpijak paku pagi tadi. Tak dalam sangat. Saya bersihkan guna air paip. Saya sapukan ubat kuning. Kemudian isteri saya bagi susu dan tidurkannya. Biodata penuh Navanita dan para peserta sesi baca karya penulis Malaysia boleh dirujuk di blog Kavian. Begitu juga maklumat 3 antologi yang memuatkan karya mereka. Penulis dengan pelbagai latar bahasa ibunda tampil menghasilkan karya bahasa Malaysia. Dalam hal ini, KAS Anadurai merupakan guru dan ketua panitia bahasa Jerman di SMK Damansara Utama Petaling Jaya. Anak kelahiran Kamunting, Perak ini mengikuti pengajian bahasa Jerman di Universiti Malaya dan sering mengikuti kursus di negara Jerman. Pengalaman itu ditulis dalam majalah Dewan Bahasa. Cerpen dan puisi Anadurai termuat dalam antologi Busana Bahasa dan Landasan Hidup. Walaupun sedang sakit gigi, Anadurai tetap mahu membaca petikan karya beliau. Dipersilakan. Rani, anak perempuan Ramalingam. Rani merupakan anak tunggal kepada pasangan Ramalingam dan mendiang isterinya Minaci. Kisah pemerigian Minaci akibat mati lemas 5 tahun lepas masih segar dalam ingatan. Rani masih belajar di tingkatan 1 dan ketika itu Ramalingam terpaksa berkahwin dengan Sanggari demi menjaga Rani. Walaupun wanita itu terkenal dengan sifat panas baran dan kebengisannya, namun dia telah berjanji kepada Ramalingam bahawa dia akan mengubah sikap dan akan menjaga Rani seperti anak kandungnya. Sanggari juga mempunyai 2 orang anak, iaitu Palani dan Priya, hasil perkahwinan terdahulu. Rani hanya beberapa bulan lebih tua daripada Priya. Palani pula berusia 5 tahun, lebih tua daripada mereka. Seorang lagi cahaya mata dikurniakan kepada pasangan Ramalingam dan Sanggari, lalu diberi nama Mayuri. 4 tahun berlalu, begitu sahaja. Rani yang merupakan ratu hati bapaknya, kini dilayan seolah-olah orang gaji oleh ibu tirinya. Pada mulanya, segala kecaman terhadap Rani oleh keluarga tirinya itu berlaku tanpa pengetahuan bapaknya. Rani dipukul, dihina tanpa menghitung masa dan keberadaannya. Kini sifat kekejaman terselah secara terang-terangan. Rani, Ramalingam memanggil anaknya dengan hati yang pilu. Maafkan ayah, Rani. Ibu tirimu sebenarnya seorang baik. Cuma dia kasar sedikit. Bersabarlah. Selagi ayah berada di sisimu, ayah tidak akan biarkan sesiapa pun mencaci kamu. Kenapa? Apa kelihatan semacam? Apa sakit ke? Mari ke hospital, kata Rani sambil menatap wajah ayah yang resah. Ayah dihentikan kerja. Tangan kanan ayah semakin lama semakin tidak bermaya. Ayah disahkan pesakit diabetes yang kronik. Ayah hanya risau akan kamu, Rani. Tak berdaya ayah melihat kamu dicemooh setiap hari oleh Sanggari. Apa? Jangan risau. Apa? Akan sihat secepat mungkin. Entahlah, Rani.
Hanya Dewa Muruga yang mengetahuinya. Balas Ramalingam sambil mengaluh. Rani, oi, Rani, pekatkah kamu? Jerit Sanggeri. Rani yang duduk di sisi bapaknya terkejut. Kenapa pakaian yang dibasuh semalam tidak disidar lagi? Budak sial, mana penyapu tadi? Biar saya ajar dia, si setan ini, tengking Sanggeri. Sanggeri, kenapa kamu sering menengking dan mengerah Rani membuat kerja? Kenapa tidak suruh pria membantu? Tolonglah Sanggeri. Sanggeri, janganlah kamu memilih bulu, ujar Ramalingam dengan nada merayu. Kamu diam. Saya tahu apa yang saya buat. Kalau kamu sayang sangat pada anak tu, berambuslah bersama-sama dari rumah ini, tegas Sanggeri. Rani akan menduduki peperiksaan pada bulan depan. Janganlah mengganggu dia, ujar Ramalingam. Masih merayu. Sanggeri bertambah marah apabila suaminya membela Rani. Kenapa kamu masih tercegat di sini? Pekik Sanggeri. Ramalingam terus keluar dari rumah sambil menjinjing sebuah beg plastik dan botol air, lalu menunggang motosikal tanpa haluan. Dalam situasi penularan pandemik COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan, sekumpulan penulis tampil untuk menjayakan sesi baca karya penulis Malaysia yang sedang anda saksikan. Penulis seterusnya ialah Muhammad Fauzi Abdul Razak yang turut menggunakan nama pena Ipau Maza. Beliau menyertai bengkel sayembara penulisan cerpen Menara beberapa hari sebelum PKP dilaksanakan. Cerpen dan esei beliau sudah menembusi majalah Dewan Bahasa dan Pustaka. Mari kita nikmati cerpen Ipau Maza dalam antologi Peluru Aksara. Malam 7 likur. David Lee dan Komati sangat beria-ia bertandang ke rumahku malam ini. Setelah mendengar penerangan berkaitan malam 7 likur, mereka memutuskan untuk datang jam 8. Aku sendiri begitu teruja menanti detik yang akan diraikan dengan penuh meriah dan bercahaya. Sepanjang jalan ke setiap rumah akan dipasang pelita buluh atau minyak tanah, jelasku kepada David. Sementara Komati yang hanya mendengar turut mengangguk-angguk. Menurut cerita orang-orang tua, malaikat akan turun dari langit pada malam tersebut untuk melihat dan membawa apa-apa amalan baik kembali ke langit. Kononnya, cahaya terang yang dipasang akan mengundang dan meraikan kedatangan para malaikat. Jemputlah makan kuih Cik Mek ni. Aku mempelawa David dan Komati yang baru sampai untuk menikmati kudapan yang disediakan ibu di pelantar kayu di halaman rumah. Sedapnya kuih ni. Tentunya resepi turun-temurun, puji Komati tentang kuih tradisional yang menggunakan ubi keledek sebagai bahan utama. Wah, tengok tu kat sana, sungguh menarik, beritahu David sambil menuding ke arah beberapa panjut. David dan Komati, awak duduk kat sini ya. Saya nak ke belakang sekejap. Aku memberitahu mereka kerana ingin memeriksa lampu-lampu yang dipasang di belakang rumah. Angin bertiup agak kuat. Selepas menghidupkan beberapa pelita yang terpadam, aku menuju ke sebuah perigi lama. Selang beberapa ketika, aku dikejutkan dengan kehadiran gugusan cahaya api menjunam dan jatuh di dalam semak. Ini mungkin gerombolan malaikat yang dah turun dari langit. Getus hatiku seraya berlari ke arah cahaya itu. Gugusan cahaya menjadikan kawasan berluka tersebut terang benderang. Tanpa disedari, langkahku semakin jauh. Selamat datang, wahai penghuni bumi. Anda menjadi tetamu istimewa kami pada malam ini. Suara gemersik dan kuat mengalu-alukan kedatanganku. Tiba-tiba diriku berada di depan pintu sebuah istana.
Cahaya bergemerlapan di dalamnya sangat menakjubkan. Satu lembaga lelaki berpakaian melitupi kepala dan berjubah menghulurkan salam. Aku dipelawa masuk ke dalam. Wah, binaan istana agam bertatah permata memukau pandanganku. Aku berasa takut bercampur hairan. Di mana aku sekarang? Aku dijemput duduk di atas singgahsana dikelilingi puluhan lembaga lain. Terdapat meja panjang dipenuhi beraneka makanan dan minuman di dalam piala. Wahai manusia, dengan takzimnya kami melantik anda untuk menjadi raja. Kami memerlukan seseorang manusia untuk memimpin dan menjadi raja kepada kaum kami. Jika bersetuju, kami akan membawa anda ke planet Swislas Plutoroid. Di sana kelengkapan anda sebagai raja sudah tersedia. Aku berasa cemas dan takut. Saya hargai pelawaan kamu, namun saya terpaksa menolak kerana fizikal dan rohani kita jauh berbeza. Aku menjelaskan, dan lembaga-lembaga tersebut tampak kecewa. Setelah perbincangan panjang, ketua mereka bersetuju dengan keputusanku. Ketika melepasi pintu, mereka melambai-lambai dengan rasa pilu. Ketua mereka menghadiahkan sepasang baju, seraya pandanganku terus gelap. Aku membuka mata perlahan-lahan dan menyedari sedang terbaring di tepi perigi. Aku bangun dan berjalan terhoyong-hayang menuju ke rumah. Laungan azan subuh singgah ke telinga. Sampai di pintu, ibu bapa menyambut kehilanganku dengan rasa terharu dan bersyukur. Aku ke bilik air untuk mandi dan mencuci kotoran. Gema takbir Syawal memecah keheningan pagi itu. Lengkap berbusana Melayu, aku menuju ke ruang tamu. David dan Komati sudah bertamu sejak pagi. Sambil menikmati juadah, aku berjanji kepada mereka untuk berkongsi pengalamanku mengalami peristiwa malam 7 likur. Kita sudah tiba kepada penulis ke-12 yang sudi terlibat sama membaca petikan karya. M. Mahendran tinggal di Bentong Pahang dan menghasilkan karya bahasa Malaysia dan bahasa Tamil. Beliau menulis sejak tahun 1987 dan menang pelbagai hadiah pertandingan menulis. Karupaya yang terbit pada tahun 2018 ialah kumpulan cerpen persendirian Mahendran. Beliau sentiasa bersedia untuk belajar dan semakin aktif menulis. Sama-sama kita hayati cerpen Mahendran. Salam sejahtera, saya akan membaca sebuah petikan dari sebuah cerpen yang ditulis oleh saya yang bertajuk Senja Kala, diambil dari kumpulan cerpen Karupaya. Berehat-rehat di anjung rumah di kala senja memang menyeronokkan. Macap sedang menikmati keindahan waktu senja dari atas kerusi roda usangnya. Sungguh indah waktu begini, seronok sungguh. Baginya tiada waktu lain yang lebih indah daripada waktu ini. Suara burung berkicauan, langit merah di ufuk barat, kanak-kanak berkejar-kejaran, suara ibu memanggil, berlarinya mereka pulang ke rumah masing-masing, minum kopi O bersama biskut tawar, membaca buku atau surat khabar. Semua ini memberi kedamaian yang tidak terhurai pada diri Macap. Jika di kala senja hujan mencurah, mungkin keriangan akan berkurangan, tetapi Macap tetap akan berehat di anjung rumah. Cuaca boleh berubah-ubah. Begitu juga dengan keadaan manusia. Perubahan pasti akan berlaku. Macap kini berusia 51 tahun. Pada usia begini, pelbagai perubahan telah berlaku pada dirinya. Macap termenung di kerusi roda. Seluar bell bottom yang dipakai boleh sahaja menyapu jalan. Kemeja T sungguh ketat hingga menampakkan otot-otot badan yang penuh sasa. Rambut panjang menutup kedua belah telinga. Dia sentiasa mengusap-usap rambut keriting dengan tangan kiri. Misai hampir menutupi keseluruhan bibir atas.
Macap sudah bersedia untuk menonton filem Bobby bersama-sama koncu-koncunya di Pawagam. Di Pawagam Lido di Brieffields, hatinya sungguh gembira hari ini. Ini adalah kali keempat dia hendak menonton filem Bobby. Tonton berapa kali pun Macap tidak jemu. Lagu-lagu dalam filem itu hampir mencengkam jiwanya. Bukan setakat menonton, setiap kali babak lagu yang diminati, misalnya Jut Boleh Kawakate dan Hamtun Ek Kamreme Bandho muncul di Belaya Perak, khususnya semasa adegan berpeluk-pelukan, Macap dan koncu akan bersiul dan menjerit sekuat-kuatnya. Mereka tidak peduli akan orang lain di Pawagam. Apa yang penting adalah bahawa mereka puas. Pihak yang menjadi mangsa adalah gadis-gadis yang duduk di hadapan mereka. Habis rambut mereka ditarik atau leher mereka diraba. Macap puas melakukan semua itu. Perbuatan itu menjadi simbol kebanggaan bagi diri dan koncu-koncunya. Layari blog Kavian untuk perkembangan acara bahasa sastra kebajikan seni dan budaya anjuran kumpulan sastrawan Kavian. Dan layari blog Sastra Kavian untuk menikmati karya bahasa Malaysia yang dihasilkan para penulis kaum India di Malaysia. Saya, Udia Sangkar SP, dan saya mewakili para peserta sesi baca karya penulis Malaysia mengucapkan terima kasih atas sokongan anda.